Okey, baru sebentar tadi anda baru saja menyaksikan maklumat mengenai ASEAN Skills Competition dan Carnival dan Expo Kemahiran Kebangsaan. Ini istimewa sebenarnya. Betul, kerana ianya berlangsung serentak kedua-dua acara ini sekali. Yang mana ASEAN Skills Competition kali ini adalah edisi ke-11 ya, untuk tahun 2016, dan Carnival dan Expo Kemahiran Kebangsaan 2016 ataupun KEKK 2016 juga ialah satu festival kemahiran yang diadakan untuk mempromosikan TVET, dan peneraja utama ialah Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Kerja Raya. Jadi ini ada hubung kait antara kedua-duanya sekali. Ini yang kita nak bincangkan sebenarnya, dengan tujuan untuk mengetengahkan bakat-bakat muda rantau Asia pada 23 hingga 28 September 2016. Ya. Kita terus bersama-sama dengan Datuk Haji Sarani Dolah, Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Pengurusan dari Kementerian Kerja Raya. Apa khabar, Datuk? Khabar baik. Baik, nampaknya sirih pulang ke gagang, Malaysia menjadi tuan rumah untuk penganjuran pertama. ASC. Dan ini untuk edisi yang ke-11 ni kembali ke Malaysia semula setelah digilirkan dalam kalangan negara ASEAN yang lain. Ya, betul tu. Kita ASEAN Skill Competition ini dah masuk siri yang ke-11. Pertama kali kompetisi ini dimulakan pada tahun 1995, apabila Labour Ministers ASEAN memutuskan untuk menjadikan satu event di peringkat ASEAN. Dan kita menjadi penganjur pertama pada tahun itu di Kuala Lumpur, dan sekali lagi kita menjadi penganjur pada tahun 2008. Dan ini merupakan kali yang ketiga lah, siri yang ke-11 di Kuala Lumpur. Yang akan berlangsung daripada 24 hingga 26 September. 24 hingga 26 untuk ASC. Bertempat di Maeb, Serdang. Okey, kalau mungkin kita tahu secara ringkasnya tentang ASC, ASEAN Skills Competition ni, dan mungkin dengan kaitannya ataupun ada hubung kait dengan World Skills Competition. Tapi kalau boleh Datuk terangkan kepada kita sebenarnya objektif dan kepentingan pertandingan ini diadakan kepada kita, signifikannya kepada kita. Ya. Objektif utama penganjuran kompetisi ini adalah untuk kita memartabatkan bidang kemahiran dan vocational ataupun dikenali sebagai TVET di Malaysia. Yang pertama. Yang kedua, di peringkat ASEAN ini kita ingin mendapatkan kerjasama daripada semua kalangan negara ASEAN yang menganjurkan TVET ini, supaya kita dapat berkongsi pengalaman, berkongsi cara pengajaran dalam bidang itu dan sebagainya. Dan yang penting sekali adalah kita nak memberi pengiktirafan kepada graduan-graduan bidang kemahiran ini yang menunjukkan skill yang cemerlang. Sebab itu kita adakan pertandingan. Dan ini sebenarnya kita ada 3 peringkat pertandingan ini. Yang pertama di peringkat kebangsaan yang kita panggil anugerah tangan emas, yang telah pun kita laksanakan sebelum ini. Kemudian kita peringkat ASEAN Skill Competition, dan kita bersedia untuk menyertai di peringkat dunia World Skill Competition, insya-Allah pada tahun hadapan 2017 di Abu Dhabi. Okey. Kategorinya sama, Datuk, antara ASEAN World Skill dan juga ASEAN Skills Competition dan juga World Skills Competition, adakah sama? Dia berbeza mengikut penganjur lah. Tapi sebahagian besarnya adalah samalah dalam bidang skill. Okey, di rantau ASEAN ini merupakan pertandingan yang paling tinggi kedudukannya. Ya, begitu. Paling tinggi. Kemahiran. Untuk kemahiran ya. Okey, kalau kita lihat bidang kemahiran sendiri pelbagai. Boleh menjurus kepada contohnya seperti pertukangan, automobil, pembinaan, seni juga. Seperti seni tampak ataupun karya, contohnya macam kraft tangan juga jatuh dalam bidang kemahiran. Jadi bagaimana bidang kemahiran ini yang sebegitu luas diberi perhatian oleh pihak kementerian sendiri? Untuk pertandingan kita pada kali ini, kita menganjurkan sebanyak 25 bidang di bawah 6 kluster. Kluster berkenaan, yang pertamanya Construction and Building Technology. Yang ini yang berkaitan dengan construction. Yang kedua, Manufacturing and Engineering Technology. Ini yang berkaitan dengan pembuatan teknologi di perkilangan dan sebagainya. Yang ketiga, Creative Arts and Fashion. Tadi yang dikatakan tadi itu, fashion. Social and Personal Services.
Yang ini contohnya seperti beauty therapy, cooking, restaurant services. Itu satu kategori khusus. Satu kategori khusus. Dan yang kategori yang kelima, information and communication technology yang berkaitan dengan IT, networking, IT solution, IT software. Dan yang akhir sekali adalah transportation and logistics. Jadi banyak. Ada 6 kluster, 25 bidang yang kita pertandingkan pada tahun inilah di peringkat ASEAN. Okey, melihat pada mungkin perkembangan bidang kemahiran ini dalam kalangan negara-negara ASEAN yang lain, adakah seimbang ataupun wujud jurang antara negara yang agak termaju sedikit berbanding dengan yang mungkin terkebelakang? Ya. Kita nampak perkembangan pertandingan ini semakin meningkat. Kalau masa kita mula-mula menganjurkan tahun 1995, pada masa itu hanya ada 6 bidang saja. Sekarang ini telah meningkat sampai 25 bidang. Dan saya pasti pada tahun-tahun yang akan datang dia akan bertambah lagi bidang-bidang ini supaya dapat skop kemahiran ini sebenarnya lagi luas. Lebih luas daripada yang kita pertandingkan. Jadi kita berharap bidang-bidang ini dapat dikembangkan lagi pada masa akan datang lah. Dari segi kemajuan, kita lihat setakat ini negara-negara yang aktif dengan bidang kemahiran ni, kita pun tak sangka Vietnam. Vietnam antaranya yang semakin menyerulah lah banyak bidang yang mereka tandingi. Sebagai contohnya, untuk tahun ini sahaja kita ada 9 negara yang menyertai. Malaysia menyertai ke semua bidang 25 sebagai tuan rumah. Vietnam 23 bidang. Indonesia 21 bidang. Singapura 18, Thailand 17, Filipina 12, Laos 9, Myanmar 11 dan Cambodia 8. Jadi kita lihat ada 4-5 negara yang menyertai sebahagian besar dari bidang yang kita tandingkan lah. Kita boleh nampak memang ada sedikit jurang lah, dan kita harap negara-negara yang menyertai bidang-bidang yang sedikit tadi dapat meningkat pada masa akan datang lah. Okey. Sebagai tuan rumah, apa yang kita sediakan untuk menanti rakan-rakan kita dari negara-negara jiran ni? Mungkin untuk penganjuran kali ini temanya ataupun keistimewaan yang tersendiri? Ya, kita dari segi tema yang kita pilih pada tahun ini adalah skills for a brighter future. Yang dalam bahasa Melayu dikata kemahiran menjamin masa hadapan. Yang itu yang kita dah jatuh kuasa hidup memilih tema tersebut untuk kita bagi penganjuran pada kali ini lah. Tujuan kita adalah untuk kita memertabatkan bidang kemahiran ini sebagai satu bidang yang boleh menjamin masa depan. Kerana kalau kita lihat sekarang persepsi publik, bidang kemahiran ini merupakan option yang kalau tak yang terakhir pun mungkin yang kedua selepas akademik. Lepasan sekolah biasanya mereka akan pergi minta universiti, college dan sebagainya, tapi jarang sekali yang minta untuk melanjutkan pelajaran di bidang kemahiran. Kita ada banyak institusi kemahiran di negara kita yang dianjurkan, yang disediakan oleh kerajaan. Jadi sebenarnya bidang kemahiran ini memang boleh menjamin kehidupan pada masa hadapan kalau kita memilih bidang yang betul. So, kita ada rekod contohnya mereka yang bekerja sebagai welders, shipyard welders yang buat welding, mereka boleh mendapat pendapatan lebih daripada RM5,000 sebulan. Kadang-kadang graduate pun tak dapat. Belum tentu lagi. Ya, belum tentu lagi. Kita ada lulusan Akademi Binaan Malaysia yang bawa forklift, yang buat macam-macam kerja pembinaan. Mereka juga boleh mendapat pendapatan lebih kurang RM5,000 ke RM6,000 sebulan sebenarnya. Jadi nampak dia memang ada future untuk bidang kemahiran ini. Cuma ia mungkin lebih fizikal lah daripada bidang lain contohnya. Jadi mungkin itu pun memerlukan orang kata passion yang tinggi jugalah. Okey, kita juga difahamkan bahawa serentak dengan pertandingan ini akan turut dianjurkan Karnival dan Expo Kemahiran Kebangsaan ataupun KEKK. Mungkin boleh Datuk terangkan juga tentang KEKK ni, apa yang ada di situ dan untuk siapa pula KEKK? Ya. Kalau ASEAN Skill Competition tadi untuk peserta daripada negara-negara ASEAN, serentak dengan competition tadi, kita menganjurkan Karnival dan Expo Kemahiran Kebangsaan 2016, satu event yang kita adakan besar-besaran, juga bertempat di MAEP Seredang. Fokus kita ataupun target kita adalah di kalangan pelajar, mungkin untuk menanam minat mereka ke arah bidang kemahiran.
juga kepada ibu bapa dan juga guru-guru kaunseling, guru-guru kerjaya di sekolah-sekolah. Jadi dalam event ini kita juga objektif utamanya adalah untuk kita menyebarluaskan bidang kemahiran ini kepada masyarakat umum supaya dapat mengalih persepsi tadi daripada mengatakan bidang kemahiran tidak boleh menjamin kehidupan dan sebagainya kepada satu kerjaya yang boleh ada future, skill for the brighter future. Okey, apa pula impak daripada pertandingan itu kepada peserta-peserta dan juga kepada negara anggota? Selain daripada mendapat pengiktirafan, kita berharap dengan adanya pertandingan, hadiah dan sebagainya dapat memberi semangat kepada graduan-graduan lain supaya dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang masing-masing. Seperti yang kata tadi, bidang ini memang boleh menjamin kerjaya kalau mereka betul-betul ada semangat, juang, semangat yang untuk berterusan meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang ini, insya-Allah akan menjamin kerjaya masa hadapan. Para juri daripada negara anggota kesemuanya ataupun hanya dari tuan rumah? Kita juri terdiri daripada semua wakil negara-negara anggota yang menyertai 9 negara. Okey. Jadi untuk menjadi lebih adil lah. Jadi bermakna kalau yang menang tu mereka ini diiktiraf dalam kalangan negara-negara anggota ASEAN. Jadi ini satu pertandingan yang cukup berprestij di peringkat ASEAN sendiri. Selamat maju jaya juga kepada peserta-peserta Malaysia. Kita sama-sama berikan sokongan untuk ASEAN Skills Competition, dan yang lain-lain pula mungkin nak pergi ke Karnival dan Expo Kemahiran Kebangsaan, mungkin juga boleh jumpa produk-produk yang menarik, contohnya di situ hasil dari kemahiran tempatan. Semuanya berlangsung pada waktu yang sama 23 hingga 28 September di MIPS, dan kita alu-alukanlah semua untuk menyertai Datuk . Dan banyak event dalam karnival ni yang boleh dilawati oleh para pengunjung. Kita ada bercadang untuk mendapatkan rekod dalam Malaysian Book of Record. Ada 3 event yang kita cadang nak laksanakan. Yang pertama, servis motosikal terbanyak. Kita charge semua RM1 saja. RM1 untuk servis. RM1 untuk satu motor. Hampir-hampir percuma. Yang kedua, servis gunting rambut terramai. Dan yang ketiga adalah jahitan manik yang terbesar di Malaysia. Kita cuba untuk mendapatkan gunting rambut tu berapa charge Datuk? RM1 juga. RM1 juga. Saya belum lagi gunting rambut tu. Silakan. Boleh kot. Kita cuba juga untuk membantu mendapatkan rekod tersebut. Terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami hari ini bercakap tentang ASEAN Skills Competition dan juga Karnival Expo Kemahiran Kebangsaan.